Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wadiha binti Muhammad Noman dan rakan-rakan saya iaitu Aimi Najwa binti Jalaluddin, Nur Hasmiza Mak Hussein, Zulaika Abdul Rani, Nurul Husna Najwa Zakaria akan membentangkan kertas kerja kumpulan kami yang bertajuk Cabaran Ekonomi Rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Pada 17 November 2019, negara China telah melaporkan kes pertama COVID-19 di dunia. Semenjak dari itu, wabak COVID-19 semakin menular di kawasan sekitar dengannya. Dalam tempoh masa yang singkat, wabak ini semakin menular dan berjangkit hingga ke seluruh dunia termasuklah negara Malaysia sendiri. Hari demi hari, bilangan kes positif COVID-19 semakin meningkat. Susulan daripada kes ini, seluruh dunia terjejas dari pelbagai aspek, antaranya adalah dari aspek ekonomi. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik. Pandemik membawa maksud kepada wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan tidak hanya terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Menurut kenyataan akhbar Berita Harian 12 Mac 2020, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Dunia berkata bahawa virus COVID-19 telah menjangkiti lebih daripada 118,000 orang di 114 negara dan merenggut hingga 4,291 nyawa. Sehingga 25 November 2020, sebanyak 59.8 juta kes positif telah dilaporkan secara keseluruhan dan melibatkan 1.41 juta kematian di seluruh dunia. Susulan daripada peningkatan kes COVID-19 di dunia dan di Malaysia sendiri, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa pihak kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negara Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah bertujuan untuk membendung wabak COVID-19 daripada terus merebak. Semua rakyat diarahkan untuk tidak keluar daripada rumah, termasuklah untuk pergi bekerja dan sebagainya. Semua sekolah dan institusi pengajian telah diarahkan untuk ditutup dengan serta-merta. Ekoran daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, sektor ekonomi negara turut terjejas kerana semua diarahkan untuk bekerja dari rumah. Tapi apakah pula nasib bagi mereka yang bekerja hari dan mendapat gaji hari? Bagi peniaga-peniaga dan usahawan, mereka sangat terkesan dalam hal ini kerana semua premis perniagaan diarahkan untuk ditutup buat sementara waktu. Pelbagai cabaran telah dihadapi oleh rakyat Malaysia ketika tempoh kawalan pergerakan PKP. Cabaran-cabaran tersebut akan dihuraikan dengan lebih lanjut oleh rakan-rakan saya. Ekoran daripada cabaran tersebut ia juga berhubung kait dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban di Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan PKP di dalam Malaysia memberi impak yang sangat besar, terutamanya di dalam ekonomi rakyat Malaysia. Cabaran pertama rakyat Malaysia yang perlu dihadapi di dalam tempoh PKP ini adalah mereka kehilangan kerja ataupun pemotongan gaji. Majoriti yang terkesan dengan PKP ini adalah golongan M40 dan B40 yang bekerja di dalam sektor swasta ataupun bekerja sendiri. Golongan ini sangat terkesan kerana kekurangan pendapatan untuk meneruskan hidup di dalam tempoh PKP ini. Sebanyak 46.6% daripada 1,000 rakyat Malaysia telah kehilangan sumber pendapatan di dalam tempoh PKP ini. Hal ini kerana kerajaan telah memerintahkan setiap permis untuk menutup permis perniagaan bagi mengelakkan penyebaran virus COVID-19 berlaku secara berleluasa. Di dalam Malaysia, kesan daripada kehilangan sumber pendapatan ini memberi impak kepada rakyat Malaysia yang kurang berkemampuan. Berdasarkan PDRM, kes bunuh diri telah meningkat sebanyak 266 kes.
Seramai 266 orang rakyat telah membunuh diri akibat bebanan hutang yang tinggi kerana kehilangan sumber pendapatan untuk mereka membayarnya. Secara purata, terdapat satu kes bunuh diri sehari sejak 18 Mac sehingga 30 Oktober kerana bebanan hutang. Mereka membunuh diri kerana tekanan hidup yang melampau akibat tidak dapat membayar hutang untuk meneruskan hidup. Kesihatan mental bagi individu yang kurang berkemampuan juga terganggu kerana tidak mampu mencari duit dan makanan di dalam tempoh PKP ini. Setelah kehilangan sumber pendapatan, rakyat Malaysia mencari solusi dengan beralih kepada kerjaya lain seperti berniaga di atas talian. Oleh kerana permis perniagaan tidak dapat dijalankan, mereka melakukan aktiviti perniagaan di atas talian kerana lebih mudah dan cepat berbanding mencari peluang pekerjaan lain yang mengambil masa yang lebih lama untuk mereka meneruskan hidup. Mereka yang kehilangan sumber pendapatan ini terdesak untuk meneruskan hidup dengan bekerja lebih daripada satu kerjaya dalam satu masa. Hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban dapat dilihat dengan peningkatan kegiatan ekonomi sara diri secara berniaga seperti berniaga makanan dan buahan tempatan secara atas talian. Secara zahirnya dapat dilihat banyak interaksi antara individu tidak kira bangsa dan agama yang berlaku menjadikan peradaban di dalam Malaysia meningkat. Cabaran seterusnya ialah pemberhentian pekerja. Hal ini telah memberi impak besar kepada syarikat di Malaysia. Ini kerana kegiatan ekonomi domestik dan antarabangsa hampir ditutup sepenuhnya. Pada masa kini, kebanyakan syarikat agak tenat kerana orang ramai telah dihadkan untuk keluar dari rumah. Oleh itu, segelintir telah membuat pilihan untuk menggunakan perkhidmatan syarikat penghantaran secara atas talian untuk memperoleh keperluan masing-masing. Beberapa sektor telah terlibat dalam memberhentikan pekerja sebagai contoh sektor pelancongan dan perhotelan serta sektor pembuatan. Menurut Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, Datuk Abdul Halim Mansur, beliau mengatakan pekerja hotel adalah yang paling teruk terjejas. Ini kerana pelancong dari luar negara tidak dibenarkan masuk untuk mengunjungi negara kita, begitu juga rakyat Malaysia yang tidak dapat keluar melancong di luar negara. Ini menyebabkan kebanyakan hotel dan syarikat pelancongan tidak dapat bertahan dan terpaksa memberhentikan pekerja. Kira-kira 30,000 hilang kerja dan 10,000 dicutikan dalam sektor ini. Seterusnya, sektor pembuatan merupakan penyumbang terbesar di dalam ekonomi Malaysia. Sektor pembuatan akan mengalami pengurangan dalam rantaian bekalan disebabkan kebanyakan negara melaksanakan perintah sekatan masuk dan keluar. Pemberhentian pekerja dari sektor ini adalah lebih kira 3,000 orang. Kesan terhadap pemberhentian pekerja bukan sahaja kepada pekerja tersebut, malahan kepada majikan dan seterusnya ekonomi negara. Apabila majikan memberhentikan pekerja, syarikat akan kehilangan pekerja yang telah terlatih, berkemahiran dan berpengalaman dalam bidang tertentu. Jika keputusan memberhentikan pekerja telah dilakukan dan ekonomi kembali pulih, maka majikan terpaksa mengambil pekerja baharu dan melatih mereka semula. Ini akan melibatkan kos dan masa yang lama untuk melatih pekerja baharu. Seterusnya, syarikat akan kehilangan tenaga kerja yang menyebabkan syarikat tidak dapat beroperasi seperti biasa. Ini akan menyebabkan syarikat tersebut mengalami kerugian yang lebih besar selain daripada kekurangan keuntungan dan menjejaskan perniagaan mereka. Dengan itu, ekonomi negara turut terjejas kerana tidak berlakunya proses perniagaan dan keuntungan yang akan menyumbang kepada ekonomi negara. Solusi yang perlu dilakukan untuk mengelakkan pemberhentian pekerja ialah Kementerian Sumber Manusia atau KSM perlu memainkan peranan dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dan melindungi kepentingan para pekerja. Sebagai contoh, kerajaan perlu meningkatkan atau menambah baik program subsidi upah bagi setiap pekerja. Ini dapat melegakan majikan kerana perniagaan mereka yang terjejas dan mengalami pengurangan pendapatan atau keuntungan sejak PKP dilaksanakan.
Majikan juga perlu berunding dan berbincang dengan pekerja tentang langkah yang dapat diambil seperti menghadkan shift dan kerja lebih masa serta mengurangkan hari bekerja dalam seminggu untuk mengelakkan daripada diberhentikan kerja yang akan menyebabkan pekerja hilang punca pendapatan serta-merta. Akhir sekali, majikan haruslah membuat pilihan dengan adil dan bijak untuk memastikan kebajikan pekerja terjaga dan terbela. Keputusan memberhentikan pekerja adalah tidak beretika. Ini kerana ia tidak menjaga dan melindungi hak pekerja. Majikan haruslah membuat keputusan dengan berhati-hati, adil dan berhemah supaya dapat menjaga dan melindungi hak pekerja. Majikan perlu mengambil kira kesan terhadap pekerja bukan sahaja kepada syarikat atau perniagaan mereka apabila pekerja diberhentikan. Mereka perlu membuat keputusan yang akan memberi kesan yang positif kepada semua pihak. Majikan perlu merujuk kepada kerajaan atau pihak berkuasa yang terbabit untuk mendapatkan nasihat dan bantuan dalam usaha untuk membendung dan menyelesaikan masalah ini. Cabaran seterusnya ialah pemotongan gaji. Ekoran wabak COVID-19 yang melanda negara kini, kebanyakan rakyat yang bekerja di sektor formal atau tidak formal berdepan dengan isu pemotongan gaji. Ini adalah kerana terdapat segelintir syarikat atau majikan yang berdepan dengan kesukaran dalam menjelaskan bayaran gaji pekerja. Berdasarkan kaji selidik yang dilakukan platform carian pekerja, JobStreet mendapati 1 daripada 3 pekerja yang digaji melaporkan pengurangan gaji lebih daripada 30%. Kesan pemotongan gaji ini memberikan impak yang besar kepada seluruh rakyat di Malaysia. Perubahan ini membimbangkan rakyat dengan kedudukan kewangan masing-masing dalam kos perbelanjaan dalam urusan harian mereka. Mereka bimbang penurunan gaji ini akan menjejaskan sumber pendapatan mereka, terutamanya bagi mereka yang mempunyai tanggungan yang ramai. Di samping itu, keadaan ini membimbangkan ekonomi rakyat yang hidup di kawasan luar bandar. Dengan kos sara hidup yang lebih tinggi di pusat bandar, penurunan gaji ini menyebabkan bebanan mereka semakin meningkat, terutamanya yang hidup di bandar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang dan sebagainya. Kebimbangan itu juga menyumbang kepada penurunan prestasi bekerja mereka. Penurunan prestasi bekerja ini adalah akibat dari tekanan yang mereka hadapi ekoran masalah ekonomi yang menjejaskan mereka. Solusi bagi menghadapi isu pemotongan gaji ini, rakyat berusaha menghadapi situasi ini dengan berusaha mencari pendapatan sampingan dengan pelbagai cara, antaranya membuat pekerjaan sampingan untuk menambah sumber kewangan mereka. Ada juga yang mengambil solusi dengan mengurangkan perbelanjaan harian mereka, menyimpan menggunakan simpanan dan ada yang membuat pilihan untuk menggadaikan aset tertentu mereka untuk menampung kos pembelanjaan hidup. Selain itu, dengan bantuan yang diberikan kerajaan, contohnya Bantuan Prihatin Nasional BPN yang telah diperuntukkan kepada golongan rakyat yang layak, bantuan ini sedikit sebanyak membantu mereka. Hubung kait dengan etika berekonomi. Etika berekonomi yang dapat dilihat dalam situasi cabaran ini ialah pengagihan bantuan yang adil. Mengikut kemampuan dan pendapatan rakyat, tidak kira kaum, sedar dan prihatin terhadap nasib rakyat, pihak kerajaan telah menyenaraikan pelbagai bantuan bagi membantu rakyat yang terjejas dalam pelbagai sektor akibat daripada penularan COVID-19 ini. Selain itu, berusaha meningkatkan penghasilan. Rakyat berusaha berbagai cara demi menampung kos sara hidup mereka bagi mendepani isu pemotongan gaji ini. Mereka tidak hanya merungut dengan isu pemotongan gaji ini dan tidak hanya bergantung kepada bantuan kerajaan sahaja. Malah, mereka mencari keupayaan sendiri demi meneruskan kelangsungan ekonomi mereka yang kian terjejas di situasi pandemik COVID-19 ini. Cabaran pertama ialah peningkatan pengangguran terhadap belia dan
tenaga kerja semasa. Sejak wabak COVID-19 melanda Malaysia, ia memberi kesan kepada ekonomi negara dan rakyat berikutan daripada pengumuman kerajaan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia amat memberi impak yang besar kepada ekonomi dan pekerjaan. Jadi banyak sektor pekerjaan yang perlu ditutup dan dihentikan perkhidmatan atas sebab untuk mengelak berlakunya jangkitan COVID. Kedua, belia yang ingin mendapatkan pekerjaan dilihat kelam kerana sesetengah sektor pekerjaan mengalami kerugian yang tinggi disebabkan keputusan kerajaan untuk menutup keseluruhan sektor pekerjaan. Ketiga, syarikat membuat keputusan untuk menamatkan sejumlah pekerja mereka untuk mengurangkan masalah kebergantungan kos. Sebagai contoh, pihak AirAsia telah mengurangkan jumlah pekerja mereka sebanyak 10% daripada keseluruhan tenaga kerja. Keempat, disebabkan hal berikut, bekas pekerja semasa dan belia akan terkesan daripada segi pendapatan dan ekonomi. Berikutan itu, kesan pengangguran terhadap belia, pekerja semasa dan ekonomi negara ialah yang pertama, siswazah mungkin akan mengalami tekanan jiwa. Menurut Profesor Dr. Azlan Amran, iaitu Dekan Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Sains Malaysia, beliau berkata bahawa kesan kepada kebolehpasaran graduan dan penempatan latihan juga akan timbul isu kerana perusahaan kecil dan sederhana turut terjejas. Kedua, masyarakat kehilangan sumber pendapatan dengan sekali mata. Kehilangan sumber pendapatan bagi mereka yang berkeluarga memberi impak yang besar terhadap situasi yang dihadapi keluarga tersebut. Ini kerana bagi mereka yang berkeluarga, komitmen mereka lebih banyak berbanding mereka yang bujang. Ketiga, ianya mengurangkan pendapatan negara kerana banyak sektor ditutup dan tiada pendapat pembayaran cukai dibuat sepanjang tempoh PKP. Disebabkan perkara itu, negara perlu mengeluarkan kebanyakan wang sedia ada untuk menampung keperluan pembangunan negara dan lain-lain. Antara solusi terhadap masalah pengangguran, yang pertama ialah belia perlu kreatif dalam mencari punca pendapatan dengan menceburi pelbagai bidang yang bagus untuk memberi peluang pendapatan kepada belia. Sebagai contoh, belia boleh membuka perniagaan kecil-kecilan di rumah. Kedua, mengelakkan untuk memilih jenis pekerjaan. Mencuba sesuatu yang baru bagus untuk menimba pengalaman. Ini kerana untuk bekerja dengan jawatan yang tinggi dan gaji yang bagus memerlukan pengalaman yang banyak. Jadi peluang ini perlu direbut oleh belia untuk meningkatkan lagi kemahiran. Ketiga, majikan perlu memperbanyakkan pengambilan pekerja daripada warga negara. Ini kerana sebelum penularan COVID-19, sektor pembangunan lebih didominasi oleh warga asing berbanding rakyat Malaysia. Perkara ini akan menyebabkan peluang pekerjaan untuk belia menjadi lebih terhad. Hubungan cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban ialah yang pertama, mengamalkan struktur ekonomi yang paling asas. Struktur ekonomi pada era prakolonial amat bagus dari segi etikanya jika dibandingkan dengan situasi sekarang yang lebih banyak mengikut kehendak. Kedua, persaingan sihat. Kebanyakan belia sudah pun memulakan perniagaan kecil-kecilan ketika tempoh PKP, PKPD dan PKPB bagi menampung keperluan kehidupan mereka dan menjana pendapatan. Ketiga, membuka peluang pelbagai bidang perniagaan dalam memperluaskan lagi sektor dalam pelbagai peringkat yang lebih tinggi dan membuka lebih banyak lagi peluang pekerjaan. Kesimpulannya di sini, pelbagai cabaran telah dihadapi oleh rakyat Malaysia ketika tempoh kawalan pergerakan PKP. Setiap cabaran tersebut sangat memberi kesan yang mendalam kepada semua rakyat di Malaysia. Namun, cabaran-cabaran tersebut dapat diatasi dengan cara yang betul. Setiap masyarakat saling membantu antara satu sama lain bagi mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Pihak kerajaan juga bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan rakyat dengan memberi pelbagai bantuan terutamanya dari segi kewangan. Ekoran daripada situasi ini, adab dalam pergaulan amatlah penting kerana semua pihak mesti berganding bahu dalam mengatasi masalah ini. Semua orang mestilah mengamalkan sikap dan adab yang baik tanpa mengira agama, bangsa dan kaum di Malaysia. Tidak lupa juga kepada badan-badan persatuan yang terlibat dalam memberi bantuan kepada mana-mana pihak yang terjejas ketika wabak ini melanda. Sehingga ke hari ini, wabak COVID-19
masih lagi menular di seluruh dunia termasuklah Malaysia sendiri. Dengan ini, semua pihak mestilah menjaga jarak sosial sendiri dan mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan demi meratakan lengkuk COVID-19 di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Sekian, terima kasih.